Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Wafri bin Mazli daripada kelas TKM 3B. Matrik saya ialah 23 TKM 20F1030. Saya adalah salah seorang daripada kumpulan 3 yang terdiri daripada 3 orang, iaitu saya, Naim dan Izzat. Hari ini saya akan menerangkan kepada anda semua tentang hukum Newton yang pertama, atau dikenali sebagai hukum inersia. Hukum inersia ini menyatakan bahawa sesuatu objek dalam keadaan bergun akan terus berada dalam keadaan bergun sekiranya tiada daya luar yang akan dikenakan kepada objek itu, atau sesuatu benda bergerak akan terus bergerak dalam keadaan hal laju yang tetap pada suatu garis lurus, kecuali dikenakan suatu daya luar yang akan mengubah hal laju benda tersebut. Untuk lebih memahami tentang hukum Newton yang pertama ini, saya akan menunjukkan kepada anda semua dengan melakukan satu contoh eksperimen tentang hukum Newton yang pertama ini. Okey, ini adalah bahan-bahan yang akan digunakan untuk melakukan eksperimen hukum Newton yang pertama. Antara bahannya ialah satu gelas cawan, satu cardboard dan satu duit shilling. Langkah pertama adalah kita akan meletakkan cardboard ke atas gelas. Lalu kita akan meletakkan juga shilling ke atas cardboard. Seterusnya kita akan lihat apakah akan terjadi selepas saya jentikkan cardboard ini. Okey, kita tengok apa terjadi. Okey, berdasarkan pemerhatian saya, lepas menjentik cardboard tadi, shilling jatuh ke dalam gelas. Kenapa shilling itu jatuh ke dalam gelas? Hal ini kerana shilling itu dalam keadaan rehat dan inersia dalam shilling telah merentang sebarang daya luar untuk menggerakkannya, dan shilling itu juga kekal dalam kedudukan asalnya. Dan tanpa sokongan cardboard tadi ini, shilling itu juga akan jatuh ke dalam gelas akibat graviti menarik shilling itu jatuh ke bawah. Kesimpulan daripada eksperimen hukum Newton pertama ini adalah saya dapati bahawa objek yang berada dalam keadaan rehat akan terus berada dalam keadaan rehat kecuali dikenakan suatu daya luar. Okey, itulah sahaja daripada saya. Seterusnya saya akan serahkan kepada Naim Daniel untuk menerangkan hukum Newton yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Naim Daniel bin Azli. Nama matrik saya ialah 23TKM20F1032. Hari ini saya akan menceritakan dan mengenalkan anda dengan hukum Newton Law yang kedua. Hukum Newton Law yang kedua ialah menyatakan bahawa kadar perubahan momentum berkadar terus dengan daya panduan yang bertindak ke atas objek itu pada arah yang sama dengan tindakannya itu. Pengiraan Newton Law yang kedua pula ialah F bersamaan M darab A. Antara contoh yang berkait dengan kehidupan pula ialah seseorang menolak kereta yang lebih berat dengan menggunakan tenaga yang banyak, iaitu menggunakan tekanan yang tinggi. Manakala seseorang itu menolak kereta yang kecil dengan menggunakan daya yang agak rendah dan tekanan yang agak rendah. Selepas ini saya akan membuatkan eksperimen tentang Newton Law yang kedua. Okey, sekarang saya akan membuat eksperimen tentang Newton second law. Dalam eksperimen ini kita menggunakan satu botol kosong dan satu lagi botol yang penuh dengan air. Untuk melakukan eksperimen ini mudah je. Kita perlukan alasan yang condong untuk melihat botol manakah yang akan jatuh dulu, berbanding yang berat atau botol yang ringan. Okey, dekat sini kita dapat melihat botol yang berat lebih laju mengiringi bukit daripada botol yang ringan. Ini juga dikenali dengan hukum Newton Law yang kedua. Okey, terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Izzat Adli bin Ihsan. Nombor matrik saya 23DKM20F1033. Hari ini saya akan cerita dan mengaplikasikan
contoh tentang hukum Newton ketiga. Hukum Newton ketiga mengatakan bahawa setiap satu daya tindakan mempunyai satu daya tindak balas yang mempunyai magnitude yang sama dan bertindak pada arah yang berlainan. Sebagai contoh, ketika kita berjalan, tapak kaki kita memberi daya kepada lantai, iaitu menolak lantai, dan lantai menolak kembali, memberi daya kembali kepada tapak kaki kita. Maksudnya dua arah yang berbeza tapi mempunyai magnitude yang sama. Seterusnya, saya akan mengaplikasikan satu contoh tentang hukum Newton ketiga. Ini adalah bahan-bahan yang diperlukan untuk mengaplikasikan hukum Newton ketiga.